Assalamualaikum, nama saya Aiman. Okey, kali ini kita nak borak tentang alur cerita manga One Punch Man chapter 170. Cover page untuk chapter kali ini telah menunjukkan gambar Saitama, Genos, Silver Fang, Garou, Tatsumaki dan Fubuki yang terlihat mereka sedang bercuti ke sesuatu tempat lah. Jadi dekat sini saya beranggapan yang cover page ini memberi maksud yang Yusuke Murata mahu mengambil cuti setelah ini. Dan disebabkan itulah saya menjangkakan kenapa manga One Punch Man ambil break selama sebulan. Jadi kita kena tunggu sebulan lagi lah untuk chapter yang terbaru. Tapi tak apa, jom kita teruskan dengan alur cerita pada kali ini. Tirai chapter kali ini telah dimulai dengan Garou yang sedang berkata, "Saat itu aku fikir dunia ini tidak memerlukan keadilan yang tidak setara. Kesetaraan yang sebenar adalah kejahatan dan kedamaian yang muncul dari ketakutan, iaitu seseorang hero tidak mampu untuk mencapainya." Lalu Garou pun telah berdiri dengan bersemangat dan berkata, "Kedamaian yang diberikan oleh seseorang hero telah memberikan ruang kepada orang lain dan ruang itu melahirkan perbuatan yang jahat. Jadi itulah perbezaan yang menentukan dia adalah seorang manusia ataupun monster. Dari saat ini, aku pasti akan menjadi semakin kuat dari sesiapa pun dengan menjadi absolute monster." Ternyata dari keadaan ini, Garou dia macam biasalah dengan keputusan dia tu. Dia masih tak sedar diri yang dia nak jadi absolute monster. Tapi tiba-tiba pada waktu itu juga di belakang Garou telah muncul gurunya iaitu Silver Fang dan telah memukul Garou. Dan Silver Fang pun katalah, "Hey Garou, dah cukup, jangan barangan lagi." Kemudian babak telah menunjukkan yang mereka berdua telah meninggalkan balai polis kerana Garou akhirnya sudah dibebaskan setelah apa yang dia lakukan sebelum ini. Jadi dari keadaan ini kita tahulah dari apa yang Garou telah lakukan sebelum ini, yang mana dia jadi monster, dia melakukan kehancuran. Disebabkan keadaan itu dia telah ditangkap dan dipenjara. Namun pada hari ini dia telah dibebaskan dan semuanya telah kembali seperti biasa. Semasa Garou di penjara, dikatakan juga yang ibu bapa Garou langsung tidak datang melihat Garou. Lalu Silver Fang katalah, "Garou, kau boleh menjadi seperti orang tua dan menjadi guru. Tetapi jika kau masih seperti ini, kau tidak akan mampu untuk mencapai impian itu." Lalu babak telah menunjukkan sedikit flashback di mana Silver Fang teringat di mana dia bertemu Garou yang sedang bertapa di air terjun setelah Garou dikalahkan oleh Saitama pada chapter sebelum ni. Jadi pada chapter sebelum ini, setelah Garou melarikan diri dari hero-hero yang ada di situ, Garou rupa-rupanya dia telah bertapa di air terjun dan akhirnya dia telah bertemu dengan Silver Fang. Kemudian kembali semula ke masa sekarang, Garou telah berkata, "Pada awalnya aku kembali kepada kau guru kerana aku mahu ingat tentang tinjuku. Tetapi setelah aku mengalahkan beberapa hero, aku telah menemukan bahawa seseorang seperti kau adalah seseorang yang selalu aku ingat setiap hari." Kemudian Garou juga teringat yang dia telah dikalahkan sebelum ini hanya dengan sekali pukulan, tetapi dia berkata yang dia tidak tahu siapakah yang melakukan perkara tersebut. Jadi dekat sini yang Garou langsung tak ingat siapakah yang telah mengalahkannya pada chapter sebelum ini. Mungkin hanya Genos seorang saja yang mengetahui tentang apa yang telah berlaku pada chapter sebelum ni. Dan orang lain langsung tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Sedangkan Garou juga tidak mengetahui siapa yang memukulnya pada chapter yang lalu. Dan setelah menjadi monster, aku terpegun dengan pukulan itu sehinggakan aku lupa kenapa aku menjadi monster dan melakukan semua ini. Jadi dekat sini jelaslah yang sejak Garou menjadi monster, rupa-rupanya dia tidak ingat apa-apa. Rupa-rupanya apa yang dia lakukan tu bukanlah dari kehendak dia, kerana mungkin pada waktu itu Garou telah kehilangan kawalan terhadap dirinya kerana dia hanya fikirkan tentang kekuatan. Kemudian babak telah menunjukkan Tario yang sedang bermain bersama rakan-rakannya. Dekat sini Tario dia ada bermainlah dengan rakannya tentang sebuah permainan di mana dalam permainan itu salah seorang akan menjadi hero dan salah seorang akan menjadi monster macam itulah. Jadi dalam duk bermain, akhirnya Tario dia telah menjadi hero dan apabila dia menjadi hero, dia telah dikalahkan banyak kali lah. Tapi dia langsung tidak berputus asa dan dia bangun balik seolah-olah dia teringat seperti Garou. Dan Tario pun berkatalah, "Hei kamu semua, aku tidak menyerah di sini kerana aku adalah Garou." Jadi dekat sini Tario memang mengidolakanlah seorang Garou. Dan semasa sedang bermain, tiba-tiba Wagenma telah datang dan ajak Tario untuk bermain bersama kerana Wagenma telah bosan bermain game di rumah. Jadi Tario pun dia terimalah dengan ajakan dari Wagenma dan dia bersetuju untuk bermain bersama Wagenma.
Jadi bagi korang yang tak tahu, sebenarnya Taro dan Wagenma sebelum ini pernah ada pengalaman yang samalah di Association Hero. Jadi tak pelik lah yang mereka ni tiba-tiba boleh kenal macam tu je. Semasa Wagenma sedang bermain dengan Taro, ayah Wagenma yang melihat keadaan itu nampak gembiralah yang akhirnya Wagenma dapat bermain bersama rakan-rakan yang lain. Lalu babak telah kembali semula ke Garo. Garo telah berkata, lakukanlah yang terbaik. Dan ditunjukkan lagi yang Garo sedang berbual dengan gurunya Silverfang. Dengan Garo telah berkata, hei orang tua, tak bolehkah kau melakukan sesuatu dengan mencipta teknik yang baru? Silverfang menjawab, apa yang kau ingat Garo? Kau ingat kau boleh kalahkan aku kah? Kau fikir terlalu cepat. Kerana sekarang aku sudah sembuh dan punggungku kembali sembuh seperti biasa. Kerana aku telah dirawat oleh Metal Knight. Lalu di markas Association kita telah melihatlah yang mereka sedang berbincang tentang Garo dan dikatakan Silverfang iaitu guru kepada Garo akan membawa dan memperkenalkan Garo sebagai hero. Jadi dekat markas tersebut mereka bersetujulah dan mereka berharap juga yang Garo akan berubah menjadi seorang hero. Tapi mereka agak ragu-ragulah sebabkan sebelum ni kan Garo kan jahat. Jadi mungkin apabila Garo dah menjadi hero, mungkinlah ada sesetengah hero yang lain akan benci akan Garo lah ataupun tak percaya akan Garo lah kerana mereka tak percaya yang Garo bila-bila sahaja akan menjadi jahat kerana dia juga pernah memberi ancaman yang begitu besar kepada orang lain sebelum ini. Lalu babak telah kembali semula ke adegan Garo dan Silverfang. Kita dapat lihatlah yang satu panel ni menunjukkan yang Garo dan Silverfang masih berbual-bual dan mereka ada bergurau senda lah tentang perempuan cantik. Garo saat-saat dia puji perempuan ni lah. Jadi mereka hanya berbual kosong dekat situ dan hanya bergurau antara murid dan guru. Lalu kita melihat pada panel yang agak menarik di mana akhirnya hubungan antara Garo dan Silverfang nampak semakin erat dan mereka telah pergi bersama-sama ke sesuatu tempat. Pada panel yang terakhir kita telah melihat Saitama dan Garo yang sedang bercucuk tanam. Bukan bercucuk tanam lah, mereka sedang mencari sesuatu. Dan terlihat seperti Genos ni dijumpa bawang ke gasing ke macam tu lah. Dan pada waktu mereka sedang melakukan aktiviti itu adalah seseorang yang sedang memerhatikan mereka. Tapi tak jelas lah siapakah yang sedang memerhatikan mereka tu. Dan tamat macam tu je untuk alur cerita pada chapter kali ini. Jadi chapter ni pun tak ada hype macam mana pun. Saya pun cerita macam santai-santai je. Jadi korang enjoy je. Dan untuk pengetahuan korang, ada satu yang hype, iaitu akhirnya Season 3 One Punch Man telah pun kembali. Tapi tak confirm lagi lah bila yang akan tayangnya anime dan studio apakah yang akan ambil anime One Punch Man ni. Cuma ada rumor yang mengatakan ada 3 studio lah yang akan ambil, iaitu studio MAPPA, WIT dengan studio Bond. Jadi saya tahu korang agak kecewa kerana Madhouse dia sudah tidak lagi menggarap One Punch Man. Tapi tak apa, ini satu berita yang cukup baiklah kerana OPM Season 3 akhirnya telah kembali. Jadi setakat itu sahaja pembahasan ataupun penceritaan saya berkenaan alur cerita One Punch Man Chapter 170. Kalau korang ada pendapat yang lebih menarik, korang boleh dropkan komen korang semua di bawah. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.